Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Untuk kelas hari ini saya bercadang untuk buat recording sikit tentang lab kita sebab kita ada masalah untuk mendapatkan data-data GIS daripada Diva GIS kalau kita tengok masih lagi problem kita nak download daripada Diva GIS. Okey, saya pun tak pasti, saya dah contact dia punya developer, masih belum ada reply. So, saya assume maknanya memang ada problem lah data. Kita test sekali lagi untuk double check, untuk double confirm betul ke masalah server dia. So, kalau tak boleh juga sebenarnya ada banyak cara lain lah lagi untuk kita dapatkan data-data GIS. Okay, so basically memang server dia down. Okay, tak apa. Saya masih ada lagi beberapa data daripada Diva GIS yang saya simpan. Dan saya telah pun upload sebenarnya ketiga-tiga data itu ke dalam eLearn. So, apa yang saya nak kamu buat adalah kamu kena download ketiga-tiga data itu, alright, daripada eLearn. Kemudian buka di dalam QGIS, okay, alright. Dan selepas itu buat rakaman lah, okay, ada rakaman video yang menunjukkan kamu telah pun berjaya buka data tu di dalam QGIS, okay, right. Courses, saya login sekejap. Okay, kita login. Okay, MMS 3013. Bila kamu dah masuk ke dalam eLearn MMS 3013, okay, terus pergi ke section yang berkaitan dengan scroll ke bawah dan kamu akan nampak section lab. So lab ni MMS 3013 lab, okay. So dia ada, okay, dia ada tiga data. Dia ada tiga data: Malaysia Administrative Boundary, Malaysia Inland Waters dan juga GIS Data Malaysia Road, jalan-jalan Malaysia lah. So, saya minta kamu untuk download ketiga-tiga. So, saya akan tunjukkan cara untuk download satu dulu dan the rest kamu kena buat lah. Okay. So, bila kita klik saja, right, GIS data ni automatically dia akan download ke dalam komputer kita. File ni adalah lebih kurang 3.5 MB. Bergantung pada kelajuan internet masing-masing lah. Berapa lama dia akan download. Right. Okay, right. Dan kemudian kita show in folder. Kemudian kita copy dan seperti mana saya bagi tahu, di dalam GIS ni kita akan banyak sangat data, kita akan main dengan banyak sangat data. So buat satu folder, saya bagi tahu kamu MMS 3013 lab. Okay, di dalam tu buat satu folder data, kemudian kamu paste lah dekat dalam ni, alright. Kamu paste dekat dalam ni. So ada MYS admin dan MYS roads ni adalah jalan lah, alright. So, seperti mana yang saya beritahu sebelum ni, okay, cara untuk kamu extract adalah, okay, kalau kamu mula-mula download daripada eLearn, dia macam ni lah, dia dalam bentuk zip file. Right, so right click saja, kemudian extract to MYS ADM. Right,
So dia akan extract dan dekat dalam ni kamu akan tengok banyak sangat file. Okay, banyak sangat file. Alright, kamu klik type ni. Okay, right. Okay, supaya dia. Okay. Sebenarnya file di dalam GIS ni, kalau kamu tengok, okay, kalau kamu tengok name dia, right. MYS ADM0 ni satu file, okay. ADM1 satu file dan juga ADM2 satu file yang lain. Tetapi untuk ADM0, untuk kamu buka ADM0, admin kosong lah ni, alright. Kamu kena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 file iringan dia. Okay, file iringan dia kena ada 6. Kalau kamu terdelete salah satu daripada file ni, kamu tak boleh buka dia dalam QGIS. Okay, ataupun mana-mana software GIS. Sama juga macam yang ni, ADM1 dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 file juga. Dan ADM2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright? Okay. Tapi bila kita nak buka file, okay, di dalam GIS, file yang akan kita buka adalah .shp ni. Shape file ni. SHP file ni. Alright? Kita tarik SHP file ni ke dalam software GIS. Dan kemudian file-file yang lain tu akan automatically ikut. Alright. So sekarang ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak buka file ni. Okay, dalam QGIS. So kita start dulu QGIS kita. Right. Saya punya 3.14 version lama. Okay. Kamu punya kalau tak silap saya itu yang dah install adalah 3.16. Dia tak banyak sangat beza. So dia masih lagi ada window browser, masih ada window layers, processing toolbox di sini dan juga overview. Alright. So mula-mula start new project, kita just double click saja new project. Okay. Right. Kemudian pergi ke folder yang mana kita simpan data kita lah. Alright. So kalau tak ada dekat sini, okay, dekat D dekat D, okay, kemudian MMS 3013 lab, right. So data dia ada dekat sini lah, okay, dekat ADM ni. So kalau kita buka, bila kita buka, kita cuma nampak ADM0, ADM1 dan ADM2. Okay, kat sini dia cuma ada 2 saja file yang mengiring dekat dia. Tapi file-file yang lain tu hidden. Okay, alright. So, cara kita nak buka file, ada banyak cara. Okay. Tapi yang paling mudah sekali adalah kamu buka kamu punya window explorer yang tadi tu. Okay. Dan kemudian kamu double click MYS ADM. Okay. So, kamu pergi dekat shape file kamu. Alright. Shape file kamu tadi. ADM1. Shape file yang ni. Okay. Alright, kan kamu tarik saja di ke bawah sini. Alright, so ini adalah data kamu yang ADM0. Okay, kita tarik juga ADM1, pastikan shape file pastikan kamu tarik shape file. Okay, ADM1 shape file yang ni SHP, tarik dia, duduk di bawah. Okay, so dia automatically pergi ke atas. So kemudian ADM2. ADM2 adalah shape file kamu tarik, pergi ke sini. So, itu adalah ADM2. Alright. Okay. So, settle. Maknanya kita dah ambil data kita tadi, masuk ke dalam QGIS. Okay. Okay. Kemudian, saya nak kamu save dulu projek ni. Sebab kalau kamu tak save, bila kamu tutup, nanti dia hilang. Alright. Cara dia adalah projek. Kemudian kita save. Di mana kita nak save, pergi semula ke D kamu tadi, right? MMS 3013 D lab. Okay, dekat sini kita buat lab 1. Lab 1 save. Right? So kita double check dekat dalam folder kita MMS 3013 D 3013 lab. So dia dah ada lab 1 dan file dia adalah QGIS project. Okay, right. So settle.
So, bila kita masukkan data tadi, ADM0, ADM1 dan ADM2 ke dalam GIS punya environment, okay, yang paling atas sekali adalah ADM2. Okay. Kalau kamu nak tengok ADM1, kamu just padamkan ataupun antik saja ni. So, kamu nampak ADM1. Nak tengok ADM0, kamu sudah dapat ADM0. Boleh juga, kalau kamu tak nak pakai tick antik ni, kamu klik dia, kamu drag dia ke atas. Okay, so ADM0 akan duduk atas, ADM1, drag. Dia sama macam siapa yang pernah pakai Photoshop. Basically, itu adalah basic. Dalam GIS, kita masih juga pakai layers ataupun lapisan-lapisan data. Exactly sama macam Photoshop. Okay, alright. So, dalam ADM0, ini adalah data dia. Okay, ini adalah data dia. Kalau kamu tak suka warna ni, alright, kamu boleh right click saja, pergi ke properties, right. So, ini adalah color. Kalau kita nak tukar color, kita tukarlah kepada, mungkin kamu nak tukar dia kepada color kelabu ke, alright. Okay, dah tukar color kelabu. Ataupun kamu nak pakai color lain ke. Sorry, ni tadi pick pula. Tak payah. Choose color Right, so kita nak pakai color mana? Standard colors. So kita nak pakai, katalah kita nak pakai kelabu Grey lah. Apply. Okay, so jadi kelabu. Right. So apa data yang ada di dalam peta kita ni? Cara kita nak tengok data yang ada dalam ni adalah kita right click dia. Kita pergi kepada Open Attribute Table. So Open Attribute Table adalah data kepada kita punya map ni. Attribute tu sentiasa menerangkan kita punya spatial map. So, kalau kita tengok dekat sini, dia beritahu data kita adalah Malaysia. Objek ID dia 160. Alright. Dan kalau kita scroll ke tepi, dia ada nama-nama Arab, nama Cina dan sebagainya. Population square kilometer, population per square kilometer, region, unregion, okay, developing countries, yes, dan sebagainya. So, dia ada banyak lagi information di dalamnya. Alright. Cuba kita bandingkan dengan MYS admin 1. Okay, apa yang ada dalam admin 1? So, beza dia, sekarang ni kamu nampak boundary kepada negeri. Right. So, kalau kita tengok dia punya properties, dia punya attribute table dia. Right. So, kita nampak dia punya setiap negeri. Okay, setiap negeri. Itu beza dia dengan ADM0 tadi. So, kalau kamu rasa macam kamu nak tukar color dia yang ni, pergi ke properties. Right. Okay. Single symbol ni, kita tukar kepada categorize. Okay. Categorize, maksud dia value, kita nak tukar name name kosong ke? Kita kena check dulu balik. Kita kena check semula nama negeri tadi duduk dalam mana. So, name kosong Malaysia. Name 1 adalah nama negeri. So, kita tukar name 1 punya color. Alright. So, properties. Single symbol tukar kepada categorize. Value adalah name 1. Right. Color RAM. Symbol ni tadi. Kita kata nak choose color ataupun kita nak buat random color lah. Random colors lah. Biar dia random color. Alright. Kemudian kita classify. So, kita tekan je classify. Dia akan klik random colors untuk setiap negeri tu. Okay. Alright. So, kita apply. So, kita dapatlah. Negeri yang berbeza adalah warna yang berbeza. Okay. Kalau tak puas hati, boleh tukar manual dekat sini. Okay. Orang Johor selalu dia tak suka color warna hijau kan. Selalu dia warna biru. So, dia kata dia nak tukar. So, tukar warna biru. Okay. Choose color. Kata warna biru dia nak pakai. Okay. Okay. Apply. Tapi bila dia tukar, dia nak sama dekat macam Terengganu. So, Terengganu kata nak tukar kepada warna putih. Sebagai contoh, grey. Ataupun simple white lah Okay, apply.
So Terengganu jadi. So ini cara kita. Dan cara kamu nak gerakkan peta ni, kamu pakai tangan ya. So kita bergerak kiri ke kanan. Nak zoom in pakai scroll mouse, zoom in, zoom out. So kita boleh tengok, right? Dan kalau kita tengok, kita offkan admin 1. Okay, so kita tengok apa data-data di dalam admin 2. Attribute table. So data di dalam admin 2 adalah name 1 adalah negeri. Okay. Name 2 adalah Marang Setiu Kemaman. Ni apa nama dia? So ini adalah district. So dia lagi detail. So kalau kita nak tukar color dia kepada distrik ataupun daerah yang berbeza-beza, so kita cakap lah random colors, classify. Sorry, value tadi kita tak pilih lagi. Name 2 tadi, Mukim. Alright, random colors. Okay, shuffle random colors, right, classify, apply. Okay, so dia bagi semua mukim-mukim ni dengan warna yang berbeza. Okay, so kita dah settle yang ni. Alright, so itu saja saya rasa untuk saya terangkan pada hari ini. Tolong download data daripada eLearn, masukkan data di dalam ke dalam QGIS dan cuba buka dan cuba tengok attribute dan sebagainya. Dan saya minta kamu rakam sesi apa yang kamu buat ni, maknanya untuk sebagai pembuktian bahawa kamu telah pun mampu masukkan data tu ke dalam kamu punya QGIS. Okay, sebab ini semua ni penting untuk next step kita, yang seterusnya. Okay, alright, so saya rasa cukup dulu untuk apa yang kamu perlu buat dalam masa 1 jam pada hari ini. So alright, sebarang masalah boleh tag saya. Saya akan available sepanjang masa kelas kamu lah. Alright, so itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Satu lagi sebelum saya terlupa, bila kamu dah buat, dah tambah data, dah tukar color apa semua, jangan lupa sekali lagi tekan save. Alright, tekan save. Kemudian bila dah selesai, tutup. Next time bila kamu nak buka, right? Bila kamu nak buka, kamu tak perlulah buka pakai icon yang ni. Kamu just pergi balik kepada kamu punya folder. Okay, just double click saja lab 1. So dia akan buka lab 1, dia akan load, alright? Oh, dia automatic update. Tadi 14, sekarang ni dia dah jadi 16. Okay, alright. Okay, dia akan buka, dia akan load plugin. Dia akan cari balik data-data yang kita simpan tadi duduk dekat mana. Alright, so dia buka macam ni lah. Alright. Okay, alright. So itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi.